Al-Fadhil Datuk Muhammad Haji bin Ismail, yang dikasihi Yang Berusaha Brigadier Jeneral Haji Muhammad Azmi bin Abdul Wahab, dan tuan-tuan, puan-puan, muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kita pada Allah SWT kerana pada malam yang mulia ni dapat kita berada dalam satu majlis ilmu yang mana kita nak muhasabah diri bagi menghadapi Ramadan yang tinggal beberapa hari saja di hadapan kita. Sesuai dengan firman Allah SWT yang dibacakan oleh Tuan Imam dalam sembahyang maghrib tadi, iaitulah firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu menunaikan ibadah puasa sebagaimana difardukan kepada orang-orang sebelum kamu, supaya kamu bertakwa kepada Allah SWT. Perkataan takwa ni kita dengar hampir setiap hari Jumaat. Mungkin setiap hari kita dengar perkataan takwa. Ya, apakah maksud takwa yang sebenar-benarnya, tuan-tuan, datuk-datuk yang dimuliakan Allah sekalian? Agaknya apa maksud takwa? Takwa ni kalau kita dengar pada hari Jumaat pesan imam itu tunduk, kita faham agaknya. Ittaqullah, ittaqullah. Ya, lagi banyak ittaqullah lagi kita tundukkan kepala, faham sangat kita agaknya makna takwa tu, tuan-tuan. Antara takrifan takwa yang paling menarik sekali adalah seperti dikemukakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, iaitulah sahabat Nabi yang sangat mulia ni, yang merupakan khalifah daripada Khulafa Ur-Rasyidin yang 4 orang, yang keempat, bila beliau mengatakan bahawa maksud takwa itu adalah al-khawfu minal jalil wal imanu bitanzil wa ridha bil qalil wal isti'dad liyaumir rahil. Maksudnya apa? Maksudnya engkau takut kepada Allah dengan sebenar-benarnya, engkau beriman dengan Al-Quran yang diturunkan kepadamu, dan kau reda dengan pemberian Allah walaupun sedikit, dan yang terakhir sekali engkau buat persiapan untuk mati, kerana kematian itu adalah pasti. Inilah di antara penjelasan yang sangat menarik oleh Imam Ali karramallahu wajhah, yang merupakan salah seorang sahabat Nabi yang sangat faqih, yang sangat alim. Jadi untuk kita memahami takwa ni, tuan-tuan, sebelum saya bawa apakah persiapan kita untuk menghadapi Ramadan ni, biar saya cerita sikit pada tuan-tuan maksud takwa, tuan-tuan ni. Baik. Antara kisah yang menarik dikemukakan dalam riwayat Bukhari dan juga Muslim adalah kisah tentang 3 orang sebelum daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mereka ni pergi berjalan. Mungkin mereka ni pergi ke satu tempat, maka tiba-tiba dalam perjalanan ni ketiga mereka ni berteduh dalam sebuah gua. Mungkin nak mengelakkan daripada hujan, mungkin kerana malam, mungkin kerana perkara-perkara lain, maka mereka masuklah dalam sebuah gua untuk dapatkan perlindungan. Tiba-tiba bila mereka duduk dalam gua itu, sebiji batu besar jatuh dan menutup pintu gua tersebut. Lalu mereka pun tak boleh keluar. 3 orang sahabat yang ada dalam gua ini akhirnya berfikir macam mana nak buat, nak minta tolong pada siapa, bagaimana caranya. Bayangkan tuan-tuan, kalau orang tersesat dalam hutan pun kadang-kadang susah nak cari jalan keluar. Kan? Apatah lagi kalau termasuk dalam gua begitu, tuan-tuan, pintu tutup, memanglah harapan untuk hidup hampir-hampir luput terus, tuan-tuan. Maka ketiga-tiga orang sahabat ini akhirnya terfikir, Allah SWT ni Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita. Kita ada komitmen, kita ada keluarga, kita ada tanggungjawab di luar sana. Marilah sama-sama kita mohon kepada Allah. Seandainya ada sebahagian secepis daripada kebaikan yang pernah kita buat, mudah-mudahan apa yang kita minta kepada Allah itu akan menjadi sebab Dia membebaskan kita daripada kesusahan pada hari ini. Ini namanya tawassul, tuan-tuan. Tawassul dengan amal soleh. Maka mereka pun bersepakat, baiklah sekarang kita berdoa kepada Allah untuk menceritakan apa-apa kebaikan yang lampau yang pernah kita buat. Mudah-mudahan Allah SWT mengasihani kita dalam saat yang sangat krusial ini. Maka yang pertama pun mulalah berdoa kepada Allah. Dalam doanya, dia munajatnya, dia berkata, wahai Tuhan, aku punya 2 ibu ayah yang sangat ku kasihi, ku sayangi, sehingga kasih sayangku pada mereka ni tak boleh bagi, ya Allah. Setiap hari aku akan bawa pulang makanan ke rumah, aku akan dahulukan mereka sebelum anak isteriku. Tiba-tiba pada satu hari aku pulang daripada
mencari makan, bekerja di luar, aku bawa makanan pulang, aku dapati mereka sudah pun kepenatan lalu tertidur, dan aku tak sempat nak bagi makan kepada mereka, wahai Tuhan. Ini kita bercakap dengan Allah, aku engkau, kan tuan-tuan? Ya, kita pelik pula kalau cakap saya dengan awak, dengan Allah. Nak cerita rapatnya hubungan kita dengan Allah ni, aku dengan engkau, ya Allah. Maka engkau lah yang mengetahui perasaanku pada masa itu ketika anak-anakku dan isteriku, anak-anakku menangis minta kepadaku untuk makan kerana mereka kelaparan. Isteriku minta, tapi aku bertegas mengatakan kepada mereka, kepada isteriku, kepada anak-anakku, tidak wahai isteriku, tidak wahai anak-anakku. Ayah minta maaf kerana kewajipan ayah adalah mendahulukan atuk nenek kamu terlebih dahulu. Walaupun mereka tidur, maka ayah tidak akan memberi kepada kamu makan selagi ayah dan ibu ibu kepada ayah belum makan lagi. Maka mereka pun menangis dan tidur dalam kelaparan pada malam itu. Aku duduk di kepala ayah ibuku menanti kalau mereka terbangkit waktu malam, mungkin mereka kelaparan, maka nak bagi mereka makan. Mereka tidak bangun-bangun sampai ke pagi. Bila tiba waktu pagi, saya pun bagi mereka makan, aku bagi mereka makan, wahai Tuhan. Selepas itu barulah tiba giliran isteri dan anak-anakku untuk makan. Seandainya pada apa yang aku buat ini ikhlas dan takwa aku kepadamu, wahai Tuhan, bebaskan kami daripada kesukaran pada kali ini. Batu itu menggolek tuan-tuan sikit, tapi masih tak boleh keluar daripada gua yang terkatup itu. Baik, fulan, kau pula doa fulan. Yang kedua pula berkata, wahai Tuhan, engkau mengetahui apa dalam isi hatiku, iaitu aku mencintai seorang daripada sepupuku. Ka'asyad ma yakunu hubbi rajuli lil mar'ati. Engkau tahu bagaimana cinta aku kepada isteri, kepada sepupu aku itu mengatasi cinta kepada mana-mana orang. Aku sangat tergila-gilakan dia dengan kecantikannya, menggoda aku, wahai Tuhan. Aku kerap kali berusaha untuk melakukan perbuatan haram dengannya, berzina dengannya, tapi dia tolak. Sehinggalah pada satu hari dia datang kepadaku minta bantuan kerana dia dalam keadaan kewangan yang sangat tenat, tersepit, dia minta tolong kepadaku. Aku menjadikan itu peluang, kesempatan, berkata kepadanya, baik, aku boleh bantu kau 100 dinar ini. 100 dinar ni tuan-tuan, untuk pengetahuan tuan-tuan, macam ini nilainya macam 100,000 tuan-tuan, bukan RM1 tau, 100,000. Kerana 1 dinar sama dengan RM1,000. So 100 dinar, Datuk 100,000 maknanya. Ya. Maka oleh kerana dia kesahan yang amat sangat, aku mengambil peluang itu, berkata kepadanya, menggodanya, berkata, baik, aku boleh bagi kau 1 dinar ini dengan syarat kau tidur dengan aku. Aku sangat tergoda denganmu, aku sangat cinta kepadamu, aku sangat mengharapkan suasana ini berlaku, wahai sepupuku. Maka gadis ini akhirnya terpaksa melakukan perbuatan itu, dan dia berkata kepadaku, baiklah, aku setuju. Pada hari yang dijanjikan aku bawa wang sebanyak 100 dinar itu, aku hampir-hampir melakukan satu perbuatan yang haram dengannya. Duduklah aku di hadapannya sebagaimana duduk seorang lelaki untuk melakukan perbuatan hubungan jenis itu dengan perempuan tersebut, dengan sepupu aku itu. Tiba-tiba dia mengeluarkan perkataan yang terakhir, merayu kepada aku supaya mempertimbangkan tawaran yang aku berikan itu, iaitu dia berkata, wahai sepupuku, takwalah engkau kepada Allah. Aku berada dalam keadaan tersepit sebenarnya. Janganlah engkau tanggalkan cincin itu, melainkan dengan haknya, wahai sepupuku. Aku mendengar perkataan itu seperti satu kilat yang kena pada aku. Aku pun terkejut, aku malu, aku rasa terpujat, aku rasa kebingungan, aku rasa sangat mengaibkan kerana aku mengambil kesempatan terhadapnya. Aku pun melompat pergi, wahai Tuhan, aku tinggalkan dia. Aku berkata kepadanya, wahai sepupuku, engkau mengingatkan aku kepada Allah, maka ambillah engkau wang 100 dinar itu. Aku tak minta apa-apa kepadamu sekarang. Aku pun pergi meninggalkan dia, wahai Tuhan. Engkau tahu detik itu, wahai Tuhan, aku tak pernah cerita pada sesiapa pun, tapi pada kali ini aku terpaksa cerita kerana aku malu sangat dengan engkau, ya Allah. Kalaulah perkara yang aku lakukan itu kebaikan dan ketakwaan kepadamu, maka lepaskan kami daripada musibah ini. Tuan-tuan, batu tu bergolek, tuan-tuan, batu besar tu tergelincir sikit, golek, tapi masih lagi tak boleh keluar dari kepungan tersebut, sekatan itu. Kini tibalah giliran yang ketiga pula, sahabat yang ketiga untuk berdoa. Dalam tawasulnya dia munajat kepada Allah dengan berkata, wahai Tuhan, sesungguhnya engkau mengetahui aku seorang businessman, aku punya ramai pekerja. Setiap hari waktu petang aku akan bagi upah mereka masing-masing mengikut apa yang disepakati.
Tiba-tiba pada hari itu seorang daripada pekerja aku tidak datang mengambil bahagiannya. Aku telah mengambil upahnya itu. Aku buat satu pelaburan. Aku membeli ternakan, aku beli tanah. Ia berkembang menjadi satu lembah harta, wahai Tuhan. Sebutlah padanya ada kambing, ada biri-biri, ada unta, ada lembu, pokok korma, tanaman, semuanya menjadi. Ini orang punya magic touch, tuan-tuan. Dia sentuh apa pun jadi. Tuan-tuan, apa perniagaan yang dibuat pun jadi. Tapi ada orang, dia tak kerti nak buat pelaburan, dia buat peleburan. Ini bahaya, tuan ni. Dia dapat satu jumlah wang, dia pergi leburkan. Kalau kita ni tahu kemampuan diri kita, kita jangan buat salah, tuan-tuan, dalam pelaburan. Nanti menyesal tak sudah. Kerana orang nak jadi investor, orang nak buat investment ni, dia kena banyak perhitungan, banyak kali gagal sebelum dia berjaya. Kita selalu bila cerita tentang orang berjaya tu, kita cerita kejayaan je semua. Kita tak pernah nak cerita kegagalan yang dilalui oleh mereka ini. Ini yang salahnya, tuan. Lalu kita ni kadang-kadang terawang-awang berfikir macam mana orang berjaya, macam mana orang tu boleh berjaya. Ya, seorang pewakaf tanah di wilayah Persekutuan Datuk, antara yang paling banyak harta wakafnya, yang kita baca kisahnya, sehingga tapak-tapak penting di Kuala Lumpur ni pun diwakafkan oleh beliau. Cuba kita baca berapa puluh kali dia bergagal sebelum dia jadi bilioner seperti itu, tuan-tuan. Jadi orang ini, dia mengambil upah yang sepatutnya diberi kepada pekerja yang tidak datang itu, dilaporkan jadi satu perniagaan baru. Wahai Tuhan, sekian lama perkara itu berlaku, aku menjana keuntungan yang banyak daripada hasil wang yang dia tidak ambil itu. Tiba-tiba pada satu hari dia datang bertemu dengan aku dan berkata, "Bos, wahai Tuan, dulu saya kerja dengan Tuan ingat tak?" "Ingat. Saya pernah beberapa tahun lama dulu saya tak datang ambil hak saya." "Mana dia hak saya itu, wahai Tuan?" Aku tanpa berlengah lagi, wahai Tuhan, tanpa teragak-agak aku berkata kepadanya, "Hei Fulan, itu kau punya." Dia pun terkejut melihat lembah yang penuh dengan ternakan, tanaman, kekayaan itu. Dia kata, "Betul ke?" "Betul, itu kau punya. Wang kau dulu aku laburkan jadi perniagaan." Itulah bendanya. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, dia pun dalam kebingungan, kehairanan melihat perkara itu. Dia percaya tak percaya, dia pun ambil semua itu. Tak ada satu pun ditinggalkan untuk aku, wahai Tuhan. Memang tak patutlah orang begini, tuan. Orang macam ni tak ada common sense. Kita kalau orang buat baik, kita bagilah lebih, kan, tuan-tuan. Itulah. Wang kau sedikit dahulu, aku dah kembang, biarkan, besarkan, majukan, jadi begitu sekali, takkanlah tak ada bahagian sikit untuk aku. Ini pertimbangan lah, tuan. Ada orang kadang-kadang dia tak ada pertimbangan seperti itu. Nak buat macam mana? Dia tak ada pendidikan untuk mengambil tahu atau prihatin terhadap kepentingan orang lain. Ya, kadang-kadang tempat OKU pun diparkingnya. Ada parking tempat OKU tak malam ni? Parking, tuan. Tuan-tuan dengar ke saya ceramah ni? Macam tak dengar je. Antara kajian yang dibuat untuk menandakan kemajuan sesuatu bangsa dan negara itu adalah mereka tidak parking tempat OKU, orang kelainan upaya. Saya yakin tentera merupakan orang hebat-hebat, orang berdisiplin tinggi, kan? Datuk, dia takkan parking di tempat orang lain. Kesian, tuan-tuan, jangan parking tempat orang OKU. Kita pun tak tahu, kadang-kadang orang tu tak nampak macam OKU, tapi kadang anaknya autism, kan? Nanti kalau dia parking jauh-jauh, anaknya berlari melintah jalan, patutnya dia parking kat situ, tapi orang lain ambil tempat parkingnya. Ini saja je saya kaitkan dengan kepentingan untuk kita jadi masyarakat yang prihatin, kerana itu ukuran iman sebenarnya, tuan-tuan. Itu adalah indikator kepada iman sebenarnya, prihatin kepada orang lain. Jadi balik kepada kisah ni tadi, orang yang majikan yang hebat ini berkata, "Wahai Tuhan, aku laburkan hartanya itu, simpanannya itu menjadi satu perniagaan yang besar. Tak kala dia datang, aku serahkan semua untuknya. Dia tidak pulangkan sedikit pun untuk aku, wahai Tuhan. Ahlan wa sahlan wa jalan." Habis cerita. Wahai Tuhan, kalaulah itu merupakan satu takwa aku kepadamu, ikhlasnya aku kepadamu, wahai Tuhan, tolonglah lepaskan kami daripada musibah ini. Maka batu itu pun bergolek, Tuhan. Bergolek dan mereka pun boleh keluar. Ulasan para ulama di samping mengatakan ini tawasul dengan amal saleh, ia juga adalah satu bukti takwa menyelamatkan kita waktu kita susah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Ya, ini ayat yang banyak digantung di pusat-pusat perniagaan. Orang menyangkakan menggantung ayat itu menjemput rezeki.
Tapi kalau kita tak amalkan takwa ni tadi tuan-tuan, maka menggantung ayat itu tak ada faedah apa-apa kepada kita. Ya. Cerita yang kedua saya nak bawa untuk tuan-tuan, iaitu kisah seorang pemuda yang saleh yang hidup pada zaman Nabi tapi tak punya kesempatan jumpa dengan Nabi kerana menjaga ibunya yang sudah tua dan buta, rabun yang sangat teruk tuan-tuan, dan badannya separuh lumpuh. Lelaki ini duduk jauh di Madinah, beribu batu, tetapi kewujudannya diketahui oleh Rasulullah SAW, iaitulah Rasulullah bersabda, kalau datang orang ini dari Yaman, maka hendaklah kau minta kepadanya istighfar, kerana Uwais Al-Qarni ini punya kelebihan, kalau dia minta ampun untuk engkau, Allah akan dengar permintaannya itu. Maka tuan-tuan, sahabat-sahabat Nabi menunggu. Lepas wafatnya Nabi, ada tak orang bernama Uwais datang ke Madinah? Setiap kali ada rombongan daripada Yaman, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali antara yang mula-mula datang menyapa mereka dan bertanya, ada tak afikum Uwais? Ada kat kalangan kamu ini namanya Uwais? Kenal tak kamu pada Uwais? Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia punya firasat tepat. Dia kalau tengok orang, matanya itu melihat dengan nur daripada Allah. Ittaqu firasatan mu'min fa innahu yanzuru bi nurillah. Sayyidina Umar ni punya kelebihan, iaitu kalau dia melihat, matanya itu tembus ke dalam kalbu tuan-tuan. Satu hari datang orang dari Yaman, seorang daripada rombongan itu adalah sepupu kepada Uwais Al-Qarni ini. Maka Sayyidina Umar bertanya kepadanya, riwayat ini datang daripada Imam Ahmad. Tadi yang saya sebut awal-awal datang daripada Imam Muslim, ada banyak riwayat. Maka Sayyidina Umar bertanya kepada dia, tepat tanya padanya, kau kenal Uwais tak? Dia sepupu pada Uwais tuan-tuan. Tetapi apa nak buat, orang ini rupanya memendam dan dirinya rasa benci kepada orang-orang saleh. Ada manusia, dalam hatinya ada nifak, dalam hatinya ada virus, dalam hatinya ada kemelut iman yang bahaya, dalam dirinya ada pencemaran iman. Dia benci melihat orang-orang baik tuan. Dia benci melihat orang pakai jubah, dia benci melihat orang pakai serban, dia benci melihat orang bagi salam. Ini boleh kita baca kat Facebook yang tertentu. Dia benci tengok orang perempuan tutup aurat. Ini adalah satu sifat nifak dalam diri orang Islam itu sendiri kadang-kadang. Maka orang ini dia sepupu pada Uwais. Bila Sayyidina Umar tanya pada dia, tepat, engkau kenal tak Uwais? Dia sepupu Uwais. Dia menjawab, la, saya tak kenal. Maka Sayyidina Umar telah membalas katanya itu dengan mengatakan, amatlah celaka kalau orang itu tidak kenal pada Uwais. Tuan-tuan, kata-kata Sayyidina Umar ni bahaya tuan. Tepat, amatlah celaka orang tu kalau tak kenal Uwais, kerana Allah dan para malaikatnya mengenal Uwais. Nabi mengenal walaupun Nabi tak pernah berjumpa dengannya. Adakah kamu tidak kenal Uwais? Tersentak orang itu tuan-tuan. Dia sepupu pada Uwais. Nak buat macam mana? Ini disebut dalam hadis, al-arwahu junudun mujannada, ma ta'arafa minha ikhtalaf wa ma tanakara minha ikhtalaf. Rawahul Bukhari wa Muslim. Ada orang kadang-kadang kita jumpa dengan dia sekali setahun, hari raya saja, tapi rasa senang semacam je, seronok, tenang, gembira. Tapi ada orang duduk sebelah rumah, kita rasa tak senang duduk dekat dengannya. Duduk satu pejabat, kita tak suka jumpa dengannya. Kerana ini masalah hati tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Maka Uwais Al-Qarni ini, Sayyidina Umar bertanya, akhirnya dia datang juga ke Madinah. Sayyidina Umar bertanya kepada rombongan datang itu, ada tak Uwais? Semua mereka terkejut, kerana mereka tidak tahu Uwais ini punya makam tinggi di sisi Allah dan Rasulnya. Uwais datang bersama dengan mereka sebagai hamba yang memberikan khidmat untuk menjaga unta dan juga kambing yang mereka bawa dalam perjalanan. Kerana Uwais terlalu miskin, dia tak boleh nak pergi jalan jauh, kecuali dia paksa bekerja dalam rombongan orang-orang kaya itu, berkhidmat untuk mereka, barulah dia dapat datang ke Madinah, kerana dia tak punya wang. Itu pun ketika ibunya sudah mati. Dia menjaga ibunya sampai ibunya mati, tak sempat jumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi telah bersabda, kalau kamu jumpa Uwais ini, mintalah doa kepadanya, mintalah diistighfar untuk kamu, kerana istighfarnya akan didengari oleh Allah Subhanahu wa taala lebih daripada orang-orang lain. Tuan-tuan tengok, Uwais ini apa kelebihannya? Takwa tuan-tuan. Kerana Uwais memiliki ibu yang dijaga dengan bersungguh-sungguh. Ya, sampai Uwais terpaksa berhenti kerja, Uwais tak boleh nak berkahwin. Walaupun para ulama membahaskan mana lebih utama, jaga ibu dan tidak berkahwin ataupun kahwin dan jaga ibu. Ada bahasanya para ulama kemukakan tuan-tuan. Ada kalangan para ulama ini yang tak sempat berkahwin, macam Imam Nawawi sebagai contohnya. Imam Nawawi, tuan-tuan ni boleh kat Allah sekalian Datuk. Jadi apa yang kita masuk ke sini,
Imam Ibn Taymiyah contohnya tidak berkahwin. Ada beberapa orang lagi yang tak sempat berkahwin, mungkin kerana mereka sakit atau sebagainya, atau mereka terpaksa menjaga tanggungjawab yang besar, mereka tak sempat untuk berkahwin. Tapi yang paling aulanya adalah berkahwin, kata para ulama dalam bahasan mereka, kerana Nabi kita SAW sendiri pun berkahwin. Baik, jadi kembali kepada kisah Uwais Al-Qarni ini. Apakah kelebihan lelaki ini? Sampai di Madinah, Sayyidina Umar menyambutnya. Semua orang terkejut. Sayyidina Umar ni orang pertama, tuan-tuan, orang yang paling hebat pada masa itu, kerana empayar Islam yang bertapak di Madinah, berpusat di Madinah, telah pun mengalahkan empayar Rom, empayar Parsi. Sayyidina Umar jadi orang nombor satu dalam dunia, tuan-tuan, pada masa itu. Orang yang paling hebat dalam dunia. Islam sangat ditakuti, lebih hebat daripada Amerika yang ada pada ini, tuan-tuan, pada saat itu. Tapi Sayyidina Umar boleh mencemar duli, untuk pergi mencari Uwais ini. Dan bila sampai Uwais, Sayyidina Umar minta untuk dia mendoakan. Uwais berkata, wahai Umar, wahai Amirul Mukminin, siapalah saya nak banding dengan Tuhan? Tuhan ini merupakan orang kedua istimewa selepas Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Sayyidina Umar terus berkata, Rasulullah SAW pesan kepada kami, anda jumpa dengan engkau, minta engkau doakan kepada Allah supaya diampunkan dosa-dosa aku ini. Lalu Uwais ini memilih untuk pergi ke Kufah. Sayyidina Umar kata, marilah duduk Madinah, aku bagi engkau jawatan, aku bagi engkau kerja. Uwais berkata, wahai Sayyidina Umar, la'an akuna fi ghabra'in nas, bagilah aku peluang wahai Sayyidina Umar Amirul Mukminin, aku tak sudi. Tapi menjadi orang yang famous ini satu musibah sebenarnya. Biarlah aku jadi orang biasa saja, orang tak kenal aku lebih baik daripada orang kenal aku. Maka Uwais pun memilih untuk bersama dengan orang kebanyakan, tak mahu dikenali. Dan dia pergi ke Kufah, tuan-tuan, dengan pakaiannya yang dilihat seolah-olah macam orang telanjang, kerana pakaiannya lusuh. Dia tidak punya wang, miskin hidupnya. Tetapi ini adalah insan bertakwa yang doanya didengari oleh Allah SWT. Takwa itu rupa-rupanya terletak dalam bagai-bagai peluang, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Kalau kita ambil contoh cerita yang pertama dengan cerita yang kedua ni, kita boleh rumuskan. Nampaknya orang bertakwa adalah orang jaga ibu dia baik-baik. Orang bertakwa adalah orang yang menjaga dan tidak mengambil kesempatan terhadap orang-orang lemah kelilingnya, macam cerita orang yang hampir berzina ni tadi. Dan orang bertakwa adalah orang yang berniaga dan takut terhadap hak orang, kerana itu akan dihisap oleh Allah di akhirat nanti, macam berlaku pada saudagar yang saya ceritakan tersekat dalam gua yang tertutup itu tadi. Jadi ini kelebihan orang takwa, tuan-tuan. Sekarang kita dah faham contoh-contoh yang diberikan. Sekarang datang bulan Ramadan, bila Allah menyatakan kepada kita, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus-siyamu kama kutiba alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, difardukan kepada kamu ibadah puasa supaya kamu bertakwa pada Allah. Nampaknya orang beriman itu belum tentu jadi orang bertakwa kepada Allah SWT, kerana level itu berbeza-beza. Hum darajatun indallah, mereka punya darjat di sisi Allah yang beza-beza. Kan tuan-tuan, dalam hidup ini kadang-kadang kita melihat keliling kita pun dah cukup. Orang ini gajinya tak seberapa, tetapi dia mampu mendidik anak-anak dia 8 orang tu, 8 orang hafal Quran. Nak jumpa tak? Nak jumpa? Bila cakap pada dia, tuan tak hantar anak tuan pergi sekolah ke? Saya bukan cakap tak pergi sekolah tu bagus, tuan-tuan dengar baik maksud saya. Dia kata, Ustaz, anak saya ni saya dapati sederhana lah Ustaz. Kalau saya hantar dia pergi ke akademik, saya takut dia tak boleh kejar, dia ketinggalan, kesian dia. Pandainya dia jawab. Maka saya hantar anak saya semuanya hafal Quran. Mereka ada hubungan dengan Allah yang baik, insya-Allah mereka sama kat dunia Ustaz. Macam tu sifir dia. Ya, macam tu sifirnya. Kerana saya berniaga pada hari ini pun, yang saya pakai untuk perniagaan cuma campur, tolak, darab, bahagi. Betul tu? Ke ada pakai DYDX, teorem Pythagoras, dia pakai ke? Cosine, apa lagi? X sama dengan V tolak Y, ada? Tak ada tuan. Maka saya berpendapat, Ustaz, anak saya ajar hafal Quran cukuplah. Anaknya 8 orang hafal Quran. Ya, 8 orang hafal Quran. Akhlaknya baik. Ya Allah, hebatnya orang ni, berkatnya hidupnya. Kadang-kadang kita jumpa orang ni hanya kerja sebagai tukang azan di masjid, tetapi pada hari matinya dia mengucap syahadah itu lengkap. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Lengkap, mati dia. Tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Ini berlaku di kampung saya di Melaka.
Kami budak-budak sekolah agama Sultan Muhammad melihat orang tua ni sering memberi orang minum makan waktu belajar bahasa Arab, kuliah pada waktu malam lepas Isyak. Akhirnya dia sakit, dia hanya kerja sebagai nelayan saja tuan-tuan. Datang pagi-pagi, kalau imam tak ada dia jadi imam, kalau muazzin tak ada dia jadi muazzin, kalau tak cicak ada dia kutip, kalau hujan basah masjid dia sapu, mop, lap dan sebagainya. Tak pernah pun dia mempertikaikan kerja walaupun tak berapa sen pulangan yang dia dapat. Tapi ikhlasnya orang ini luar biasa sekali tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Jadi nampaknya iman satu tahap, takwa itu lebih tinggi daripadanya. Bila orang-orang Arab Badui datang jumpa Nabi mendakwa mereka sudah beriman kepada Allah, maka Allah tegur, qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna walamma yadkhulul imanu fi qulubikum. Orang-orang Arab Badui mereka mendengar bahawa Islam berkembang mekar, maka mereka datang jumpa Nabi di mana dan berkatakan, wahai Rasulullah, kami dah beriman. Allah turunkan ayat khusus untuk tegur mereka, kamu belum beriman, kamu baru masuk Islam. Nampaknya Islam adalah tangga pertama sebelum pergi pada iman, dan akan pergi ke tangga nombor 3 namanya takwa. Tuan-tuan, kalau kita banding daripada hari ini, kata Muhammad Abduh, anak-anak kita nak mengambil peperiksaan sebagai contohnya, SPM lah katakan. Berapa lama dia belajar tuan-tuan untuk melayakkan dia masuk paper untuk ambil SPM itu? 2 tahun bukan? Dia kata 4, dia kata 5. Bila dah solid pelajarannya, 2 tahun dia ajar semua pelajaran, barulah dia layak menghadapi peperiksaan. Yang mana dicurahkan jawapan atas peperiksaan itu mungkin selama sebulan sahaja, tapi 2 tahun punya belajar. Logiknya tuan-tuan, kalau kita nak mengalami 30 hari Ramadan, cukup tak agak-agak kalau kita buat persiapan sebulan atau 2 bulan sahaja sebelum itu. Itu sebab para salafus salih, contohnya Ma'la bin Fadl, beliau berkata, kami diajar oleh para sahabat Nabi bahawa sebelum datang Ramadan, 6 bulan sebelum Ramadan, kami telah bertaubat bersungguh-sungguh pada Allah supaya kami dapat menghadapi Ramadan dengan situasi yang paling baik sekali. Dan habis Ramadan kami berdoa lagi 6 bulan untuk memastikan ibadah kami sepanjang Ramadan itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Gini kesungguhan mereka tuan-tuan, dimuliakan Allah sekalian. Tapi nak buat macam mana? Kita tinggal beberapa hari saja lagi. Maka apakah persiapan yang kita nak buat supaya masuk kita ke Ramadan nanti kita mendapat certificate of ketakwaan yang dimaksudkan itu? Taklah kekal kita duduk dalam level keimanan saja, mesti ada peningkatan kepada ketakwaan. Macam dalam kita bekerja pun kita mengejar kelebihan-kelebihan tertentu untuk dapat pangkat yang lebih tinggi, tuan-tuan. Betul Maka apakah amalan Nabi kita SAW yang boleh kita rujuk? Apakah amalan baginda SAW khusus pada bulan Ramadan ini yang menyebabkan sahabat-sahabat semua ikut bersungguh-sungguh melakukannya? Nombor satu sekali tuan-tuan, kalau kita perhatikan Nabi kita SAW bila dekat dengan Ramadan, Nabi akan panggil para sahabat dan menyampaikan satu khutbah penting. Dan kata para ulama, kata Ibn Rajab Al-Hambali sebagai contohnya dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, bahawa ini menjadi asas penting dalam hidup. Bila datang bulan Ramadan, kita memberi berita gembira kepada orang-orang keliling kita dengan mengucapkan ahlan ya marhaban, ahlan wa sahlan wa marhaban ya Ramadan. Allah beri pada kita umur panjang, beri pada kita kesihatan, beri pada kita kesempatan untuk melakukan puasa seperti tahun-tahun yang sudah, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Jadi perkara pertama yang Nabi kita lakukan adalah memberi berita gembira ini kepada semua orang. Kita ambillah peluang untuk kumpulkan anak isteri kita dan bercerita tentang kelebihan Ramadan, tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Bacakan untuk anak-anak hadis-hadis yang mudah-mudah. Anak-anak sekalian, bulan Ramadan ni kita cuba target khatam Quran. Cara nak khatam Quran macam ni. Satu sembahyang baca, satu hari baca 30 muka surat. Bagi kepada 5 waktu sembahyang. Satu waktu sembahyang kena baca 6 muka surat saja. Lepas sembahyang subuh baca 6 muka surat, zuhur 6 muka surat. InsyaAllah satu hari kita baca 30 muka surat. Dalam masa 20 hari lebih kita akan khatam Quran, insya-Allah. Terlambat sikit masuk ke 27, insya-Allah 27 itu Lailatul Qadar. Ajak anak-anak tuan-tuan dan beritahu kepada mereka bahawa Nabi kita SAW datang bulan puasa makan bersederhana, iaitu baginda akan minum secawan susu, segelas air dan kurma ketika berbuka dan ketika bersahur. Kita latih anak-anak kita untuk buat demikian, tuan-tuan. Kata Syekh Dr. Abdullah Nasir Ulwan dalam kitabnya bertajuk Tarbiyatul Aulad, penting untuk kita ajak anak-anak kita dalam Ramadan ini supaya jadi orang yang bersederhana. Makan bersederhana. Sesekala kita nak makan mewah, tak ada masalah. Tapi jangan sampai makan itu mengakibatkan kita kerugian malamnya kita tak dapat nak sembahyang tarawih.
tak dapat nak bangun malam. Ya, jadi sampaikan kepada anak-anak kita pesan Nabi SAW ini. Baik, nombor 3, apakah perkara yang akan menyebabkan pahala puasa kita dilipat gandakan dan kita berpeluang menjadi orang bertakwa ni tuan-tuan? Adalah nombor 3 ni, hendaklah kita melatih anak-anak kita untuk jadi macam Nabi SAW, iaitulah banyakkan sedekah. Al-jud wal karam. Nabi kita ni adalah seorang yang sangat pemurah, sehingga bila datang hari-hari akhir Ramadan itu lagi banyak sedekah Nabi, lebih asyad minar rihil mursalah. Nabi punya infak itu lebih laju daripada angin yang bertiup kencang. Bagi tamsilan ini, bagi menunjukkan kepada kita betapa pentingnya kita membiasakan diri untuk menghulur bersedekah. Ya, sedekah ni mengandungi banyak faedah, mendatangkan kekayaan, menyebabkan penyakit-penyakit bahaya hilang daripada kita, menyelamatkan kita daripada kemurkaan Allah. Banyak kelebihan sedekah, dan dalam bulan Ramadan Nabi kita sangat banyak sedekah sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat tuan-tuan, kalau ada peluang, mudah-mudahan Allah mengangkat daripada umat Islam keseluruhannya wabak yang berlaku sekarang, kita dapat bertarawih balik semula tuan-tuan di masjid-masjid, di surau dan sebagainya. Andai kita tak dapat nak tarawih kat masjid, kat surau kerana halangan tertentu, jangan abaikan peluang ni untuk buat dekat rumah masing-masing. Ya, dalam mazhab Syafi'i membenarkan kita untuk baca Quran daripada mushaf macam ni ketika sembahyang. Contohnya kita ada dalam kocek ke, contohnya kita miliki yang besar letak depan kita ke, satu malam satu rakaat baca satu muka surat ke. Cuba latih diri kita untuk khatam Quran dalam sembahyang dengan cara demikian kalau kita tak mampu hafaz Quran. Ya, jadi sembahyang tarawih tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian, tak boleh buat kat masjid, kat surau, buat kat rumah dengan anak isteri. Cuba buat. Lagi berikutnya, kalau kita lihat Nabi SAW berusaha untuk menggalakkan kita bagi orang makan berbuka puasa. Man fattara sa'iman falahu ajruhu min ghairi an yuntaqas min ajrihi syai'un. Siapa yang bagi makan orang berbuka puasa, baginya pahala orang itu puasa tak kurang sedikit pun. Ya, sebenarnya membagi orang makan buka puasa ni tak perlu mewah-mewah lah tuan-tuan. Ia sekadar keperluan untuk memberi kekuatan kepadanya supaya dia boleh kuat badannya untuk bersahur, untuk bertarawih pada waktu malam, baca Al-Quran dan sebagainya. Kalau tuan-tuan pergi ke negara Arab seperti Saudi sendiri contohnya, Jordan, Syria, tuan-tuan akan lihat berbuka di masjid-masjid ni simple-simple saja. Kali pertama saya hadir ke Saudi beberapa tahun dulu tuan-tuan, ketika berbuka puasa, mereka bukan saja puasa Ramadan, puasa sunat Isnin Khamis pun ramai orang berbuka puasa. Nanti kita datang ke masjid, anak-anak kecil tarik tangan kita, ajak berbuka puasa sesama. Kita menyangkakan tentulah nampak bajunya penajaan bank-bank besar, Bank IDB, Bank Dubai. Kita ingat tentulah makanan mewah kan. Rupa-rupanya tak kala dihidangkan makanan tu hanya kurma saja tuan-tuan, susu sikit, kalau nasib baik ada roti, ada kopi sikit. Tapi rupa-rupanya makanan yang simple macam tu membolehkan kita untuk tarawih pukul 9 malam nanti. Kerana maghrib dengan isyak ni panjang, lebih kurang 2 jam kan. Pada musim Ramadan panjang, waktu siangnya panjang, musim panas. Tarawih pukul 9 start isyak. Maka kalau kita makan begitu simple, sederhana, kita ada kekuatan untuk bangun tahajud, tarawih. Kalaulah kita balik ke hotel, makan makanan yang ada di hotel, akibatnya kita turun ke masjid, nanti masjid dah penuh, tak ada ruang untuk kita kena sembahyang dekat jalanan, panas, bermandi peluh kita tuan-tuan. Akhirnya kita pun tak mampu nak konsentrate dalam sembahyang. Rugilah kita pergi ke Mekah tapi tak dapat sembahyang tarawih di masjid. Rupa-rupanya itulah rahsia, kata Imam Ghazali contohnya dalam Ihya Ulumuddin, kenapa Nabi makan sedikit pada waktu berbuka. Kadang-kadang buka dengan kurma saja, dengan air segelas, susu. Itu beri kekuatan kepada baginda sallallahu alaihi wasallam untuk bertarawih, bertahajud dan sebagainya. Lagi tuan-tuan, apa lagi yang Nabi kita lakukan sallallahu alaihi wasallam, iaitu beriktikaf di masjid, terutamanya bila 10 hari yang terakhir daripada Ramadan. Ya, yang dikatakan berlakunya Lailatul Qadar pada malam-malam anugerah itu, iaitu sama ada 21, 23, 25, 27, kebanyakan mereka kata 27, 29. Ini adalah malam yang menjadi rebutan para salafus saleh, para ulama untuk memanfaatkannya. Tuan-tuan dimuliakan sekalian, kalau tuan-tuan berada di negara Arab menuju ke hujung Ramadan, makin penuh masjid, makin penuh masjid. Tapi malangnya di negara-negara lain, makin menuju Ramadan makin kurang orang ke masjid, masing-masing sibuk dengan berbagai-bagai urusan lain. Alangkah ruginya tuan-tuan. Kalau kita pergi negara Arab malam 27 tu,
Anak isteri yang uzur pun duduk kat luar masjid tunggu suami dia, tolong jerangkan air, teh, sebagainya. Bermakna kalau anak-anak ini, kalau suami anak-anaknya penat semayang, keluar siap minum. Para sahabat Nabi yang tua-tua pun tuan-tuan, seperti Abu Ayyub Al-Ansari pun semayang sampai bertongkat tuan-tuan. Kadang-kadang mereka terjatuh ketika semayang, bukan mengantuk, tapi kerana mereka memang uzur sangat, tapi masih lagi datang semayang berjemaah. Subhanallah, Masya Allah, Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah mengangkat daripada kita musibah ni, sekali lagi wabak ni, kita dapat melakukan sembahyang seperti biasa, seperti dulu-dulu balik semula tuan-tuan dimuliakan Allah sekalian. Baik ya, jadi antara perkara lain lakukan Nabi kita SAW menuju ke Ramadan, utamanya pada hari akhir, adalah memperbanyakkan doa. Dan antara doa yang Nabi ijazahkan kepada isteri tercinta Aisyah radhiyallahu anha adalah Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tuan-tuan tahu doa ni kan? Cuba ikut saya baca sekali. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Fa'fu anni. Saya yakin semua orang tahu doa ni. Ya, jadi yang kedua Nabi baca Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Cuba ikut saya baca. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzu bika min sakhatika wan nar. Yang terakhir sekali tuan-tuan, dalam bulan Ramadan ni, di samping sedekah yang kita lakukan, zakat jangan abaikan kerana ia merupakan satu kefarduan. Ya, para ulama Islam membuat satu keputusan secara ijma' bahawa sebenarnya zakat ini perlu diberi kepada kerajaan atau badan otoriti untuk menguruskan zakat. Kerana kalau kita menyampaikan zakat itu kepada orang yang layak, kita tidak akan dapat memenuhi asnaf yang dikehendaki dan ditetapkan oleh Allah SWT itu sebenarnya. Ya, jadi ini satu perkara yang perlu orang Islam sedari, bahawa membayar zakat kepada pihak berkuasa ini adalah satu kewajipan sebenarnya. Ya, ada orang kata tak perlu, saya tak yakin dengan pihak zakat untuk menguruskannya. Tuan-tuan lihat berapa ramai anak-anak yang telah belajar dengan cemerlangnya di berbagai institusi kerana zakat membantu mereka. Kalau saya seorang tokoh korporat yang besar, saya bagi pada seorang itu zakat mengikut pada apa yang saya sangkakan, dapat tak majukan anak ini sampai berjaya seperti yang zakat adakan? Takkan mampu tuan-tuan. Kerana indahnya Islam ini bila kita melihat percaturan dan juga pengagihan ini dilakukan oleh badan yang berkuasa sebenarnya, sebab mereka punya kemampuan lebih daripada individu. Saya nak meniaga, saya meniaga je, zakat saya serahkan kepada pihak yang berwajib untuk melaksanakan. Ya, namun demikian kerana banyak permintaan pada hari ini, maka pusat zakat telah kembali ke rebate kepada individu berkenaan untuk mengagihkannya. Mudah-mudahan tidak tersilap dari sudut pengagihannya, kerana yang paling aula sebenarnya tuan-tuan adalah institusi zakat itu sendiri mengagihkannya. Jadi setakat ini saja dulu untuk kuliah kita pada malam ini. Segala yang baik semuanya daripada Allah, kelemahan milik manusia. Ampun maaf atas kekurangan tuan-tuan. Indahnya masjid tuan-tuan. Masya Allah, saya tak perasan tengok keindahannya. Terima kasih kerana jemputan ni, cuma panas sikit tuan-tuan. InsyaAllah nanti pada waktu yang lain mudah-mudahan ya Allah dapat bertemu kita dalam suasana yang lebih baik, dan kita dapat menghayati semua ibadah yang kita lakukan dengan cara terbaik. Tuan-tuan adalah orang yang sangat penting dalam negara kita. Peranan tentera disebut dalam hadis Nabi begitu banyak. Tuan-tuan ni mujahidun fi sabilillah. Ketika orang lain semua tidur, tuan-tuan sangat berjaga malam. Dalam hadis mengatakan ainani la tamassuhuman nar, dua mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Tuan-tuan termasuk dalam hadis ini tuan-tuan. Para tentera yang dimuliakan Allah sekalian, Nabi telah menyatakan dua manusia yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Yang pertama, orang yang menangis kerana takutkan Allah. Yang kedua, mata yang berjaga pada waktu malam kerana menjaga agama Allah. Dan tuan-tuan berada dalam konteks hadis Nabi ini, saya ucapkan banyak tahniah. Mudah-mudahan kerja tuan-tuan diberkati, diberi kesihatan, diberi afiat. Ya, walaupun manusia di luar sana berlumba-lumba dengan kekayaan, tetapi tuan-tuan adalah jutawan akhirat sebenarnya. Maka setakat ini saja dulu kuliah pada malam ni. Yang tuan-tuan ada kesempatan,
Di belakang ada buku yang dipamerkan. Sebagai contohnya ada Quran namanya Quran Ghufran yang diterbitkan dalam bentuk jilid-jilid macam ni tuan-tuan. Mudah untuk dibaca. Setiap satu jilid ni mengandungi 5 juzuk. Para ulama contohnya Imam Nawawi memfatwakan tidak jadi salah kalau kita baca Al-Quran. Ni fatwa jumhur para ulama, kebanyakan para ulama, kalau kita baca Quran tak mengikut turutan daripada Al-Fatihah sampai kepada An-Nas. Kita baca juz Amma dulu, kemudian masuk juz 8, kemudian masuk juz yang pertama, kemudian masuk juz Al-Kahfi contoh. Adakah dianggap khatam Quran? Jawapannya ya. Asalkan kita baca semua 6,236 ayat itu. Jadi kalau Quran dimiliki, mungkin kalau kita bagi pada isteri, bagi pada anak, Kak Long baca ni, Abang baca yang ni, maka mereka tak rasa berat untuk mengkhatamkan Quran. Ini adalah psikologi yang cuba kami galakkan selepas mengkaji tahun-tahun tentang kecenderungan orang Islam Melayu kita, bahawa mereka sangat bagus bacaan Qurannya, tajwidnya sangat bagus. Ya, tentera yang masuk Taranum bacaannya sangat bagus. Tapi kadang-kadang kita terlupa untuk mengkhatam Quran dalam bulan Ramadan. Maka kami cuba terbitkan dalam konteks begini, mudah untuk dibaca, mudah untuk dikhatamkan, dibagi-bagikan, tak berat. Yang kedua adalah buku Datuk Ismail Kamus, seorang pakar yang telah meninggalkan kita, ilmuwan yang hebat. Buku ni telah diterbitkan dalam bahasa Jepun, Datuk, baru-baru ni. Alhamdulillah, syukur orang Jepun pun nak belajar tentang Islam, jadi bahan dakwah. Satu modul yang sangat menarik yang kami war-warkan patut ada di rumah setiap orang Islam, kerana dalamnya berwarna, ada panduan. Kalau kita nak ajar anak kita tayamum, ada tunjuk macam mana caranya. Kalau menguruskan orang meninggal dunia pun ada, menguruskan plasenta, uri pun ada. Kerana banyak orang tak tahu bagaimana nak uruskan uri anak dia yang baru lahir, plasenta kan. Dalam kitab ni ada terang. Jarang-jarang dalam kitab fiqah kita jumpa bahasan tentang uri. Uri kan? Betul Dan yang terakhir sekali adalah buku ni, adalah Ensiklopedia Amalan Setahun yang saya sentuh tadi bab Ramadan daripada kitab ini. Kalau tuan-tuan minat, bolehlah dapatkan di belakang. Terima kasih. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.